Selamat datang ke channel Cikgu Mendel. Dalam video kali ini, kita akan cuba bincangkan ulang kaji sedikit tentang unit 7 yang melibatkan kelajuan sains darjah 6. Jadi kelajuan, jadi kita pergi dulu kepada kelajuan. Apa maksud kelajuan ni? Jadi kelajuan pergerakan, ni selalu kita dengar lah laju-laju kan. Jadi selalunya kalau kita dengar, kalau semakin laju seseorang tu, semakin sedikit masa diambil. Cikgu ulang sekali lagi, semakin laju seseorang tu berlari, semakin sedikit masa dia ambil untuk dia sampai ke final, sampai ke akhir ataupun sampai ke garisan penamat. Lajulah dia sebab dia sikit je masa dia ambil. Orang lain berlari ambil masa 30 saat. Dia lari dalam jarak tertentu, contohnya 100 meter ke, dia lari dah ambil masa 15 saat saja. Hebatlah dia. Pecah rekod sekolah lah kalau dapat lari 100 meter dalam 15 saat. Jadi dia laju. Semakin kurang masa dia, semakin laju dia. Tapi jarak tu mesti sama lah, 100 meter sahaja. Jadi kelajuan pergerakan suatu objek, jarak yang dilalui olehnya dalam tempoh masa tertentu. Jadi ada dua kata kunci yang penting kamu kena ingat, dua perkataan ni yang penting kamu kena ingat. Satu adalah jarak, satu lagi adalah masa. Cikgu ulang sekali lagi, ada dua perkataan ni yang penting kamu kena ingat bila sebut tentang laju. Yang pertama adalah jarak, yang kedua adalah masa. Jarak ni kita boleh ukur lah dalam meter, dalam sentimeter, dalam kilometer. Dia punya ukuran bagi jarak. Masa pula dia ada jam, dia ada minit, dia ada saat. Jadi boleh guna. Dan yang ini kadang-kadang soalannya dia merujuk atau melibatkan pengiraan. Kamu kena kira berapa laju sesuatu objek itu. Objek itu tak kira lah. Manusia boleh, haiwan boleh, pergerakan kereta boleh, basikal boleh, apa saja yang bergerak dan dia ambil masa untuk dia bergerak tu. Jadi kelajuan ada dua yang penting kamu kena ingat, jarak dan masa. Okey, dia bergerak daripada satu tempat ke satu tempat lain, berapa masa dia ambil. Semakin laju pergerakannya, semakin kurang masa dia ambil. Jadi kita ada formula kelajuan di sini, iaitu formula dia melibatkan kelajuan sama dengan jarak yang dilalui bahagi masa yang diambil. Sekali lagi cikgu ulang. Kelajuan tu apa? Kelajuan tu adalah jarak yang dilalui bahagi dengan masa yang diambil. Kemudian kita ada perkataan kat sini juga, objek bergerak pantas masa singkat. Jadi kalau semakin laju dia, semakin singkat masa yang diambil. Objek bergerak perlahan, semakin lama masa yang diambil. Jadi kalau contohnya yang cerita yang cukup-cukup terkenal kan, kura-kura dan arnab. Okey, kura-kura dan arnab. Jadi yang mana laju? Arnab laju lah. Okey, arnab laju. Yang perlahan tu kura-kura. Tapi yang menang perlumbaan adalah kura-kura sebab arnab tu banyak sangat gangguan dia nak berlari. Sebab apa dia laju? Dia boleh berlari dengan cepat. Dia boleh ambil masa sedikit saja untuk sampai ke garisan penamat. Kura-kura dia jalan perlahan. Dia nak sampai garisan penamat tu kadang-kadang dia ambil masa yang lama. Jadi objek tidak bergerak kita panggil sebagai objek pegun. Sekali lagi, objek yang tidak bergerak kita panggil objek pegun. Sebagai contoh, apa objek pegun? Cuba tengok kat depan kamu. Okey? Apa yang ada kat depan kamu? Ada kipas. Kipas tu dia bergerak lah. Kalau off kipas tu kan, dia bergerak tak? Tak bergerak. Dia panggil objek pegun. Beg yang tergantung tu, ada bergerak tak? Tak bergerak kan? Jadi tak bergerak, dia objek pegun. Cawan kat atas meja kamu, kalau ada cawan yang atas meja kamu, bergerak tak? Tak bergerak kan? Jadi tak bergerak, dia objek pegun. Jadi pada objek pegun, dia tiada kelajuan. Sekali lagi cikgu ulang, objek pegun tiada kelajuan. Kita tengok contoh
macam mana nak kira ni. Ada siput bergerak 1.3 cm pada tempoh masa 1 saat. Jadi berapa kelajuan dia? Yang ini kelajuan sama dengan jarak yang dilalui berapa? 1.3 cm bahagi dengan berapa tempoh masa yang diambil? 1 saat. Jadi jawapan dia apa? 1.3 cm per saat. Okey, boleh ya? Itu yang pertama. Yang kedua, tupai bergerak 30 meter, tempoh masa 60 saat. Jadi apa kelajuan? Formula dia sama juga dengan jarak yang dilalui. Jarak dilalui berapa? 30 meter. Bahagi dengan berapa masa dia? 60 saat. Jadi, kalau kita bahagikan, yang ni 1, yang ni 2, dapatlah 0.5 meter per saat. Boleh ya? Betul tak? Ini 1. Cikgu tu pun nak cancel. Okay? 0.5 meter per saat kelajuan dia. Itu sajalah dalam unit ni.